العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه ونصاره وولاه وبعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar sidang hadirin, hadirat muslimin muslimat sekalian? Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera, dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada pagi ini sebagaimana biasa kita akan sambung kupasan kita dalam kitab Pesan-Pesan Sabar. Pada pagi ini berhubung dengan sabar menanti kemenangan. Itu siapa ada buku pada muka surat 131. Dah lebih separuh dah kita ni. Tak lama kita akan habis, kita akan tamat kupasan buku ini. Baik, qala musannifu hafizahullah. Sabar menanti kemenangan. Wan Abi Abdullah Khabbab bin Al-Arth radhiyallahu anhu qala Syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutasawwidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana faqala qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshar fayud'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfayn wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi fama yasudduhu dhalik an dinihi wallahi la yatimanna hadha al-amr hatta yasira ar-rakibu min San'a ila hadar al-maut la yakhafu illa Allah az-zi'bu ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Daripada Abdullah Khabbab bin Al-Arth radhiyallahu anhu katanya, kami telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda beralaskan kain selimut, yakni berada di bawah bayangan Kaabah. Lalu kami berkata, mengapa Rasulullah tidak memohon pertolongan untuk kami? Mengapa pula tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Lalu sabdanya, sesungguhnya kalangan umat yang terdahulu daripada kalian, ada orang yang ditangkap dan digali lubang, lalu ditimbus di dalam lubang itu. Ada orang yang dibawa dengan gergaji, diletakkan gergaji di atas kepalanya, lalu dibelah sehingga terbelah dua. Dan ada orang yang disikat dengan sikat-sikat besi sehingga meluruhkan daging dan sampai ke tulangnya, namun tidak berganjak daripada agamanya. Demi Allah, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan agama ini, yakni sehingga mendapat kemenangan. Sehingga apabila Islam sudah menang, orang yang berjalan dari San'a, yang di negeri Yaman juga, ke Hadramaut, yang di negeri Yaman, tidak lagi takut melainkan kepada Allah dan serigala yang mengganggu kambing, tapi kalian orang-orang yang gopoh. Hadis riwayat Bukhari. Kita pergi kepada latar belakang hadis ini. Mengikut riwayat yang lain, situasi ketika kisah dalam hadis tersebut berlaku apabila Rasulullah SAW sedang berselimut serta beralaskan kain lepas tidak bersarung, dipanggil burdah. Para sahabat dizalimi oleh orang-orang musyrikin
Hadis ini menceritakan berkenaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang lemah dan daif ketika mereka berada di Mekah dan belum lagi berhijrah. Mereka diseksa oleh orang-orang kafir musyrikin dengan mengambil peluang menangkap para sahabat Nabi yang lemah, miskin dan tiada keluarga yang kuat mampu melindungi. Lalu kemudiannya mereka diseksa. Bahkan ada yang cacat sehingga meninggalkan kesan parut di belakang seperti Khabbab al-Arth radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ada juga yang meninggal dunia seperti Yasir dan Sumayyah. Ini kisah berkenaan dengan peringkat awal umat Islam berada di Mekah, di mana mereka telah diseksa oleh orang-orang musyrikin Mekah dengan siasat yang amat berat. Ada yang mati di kalangan mereka. Ada yang sehingga meninggalkan kesan siasaan itu, kesan pada tubuh badan mereka. Antara sahabat yang ditangkap ialah Khabbab bin al-Arth radhiyallahu ta'ala anhu. Khabbab merupakan seorang tukang besi dan mengambil upah menempa barang-barang besi, sama ada senjata ataupun alat-alat. Antara orang yang menempah barang besi daripada Khabbab ialah Al-As bin Wa'il. Itu seorang pemimpin musyrikin. Apabila Al-As mengetahui Khabbab telah memeluk Islam, lalu dia mengambil barang tersebut tanpa memberikan upah dan tidak membayarnya. Hal ini disebabkan Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu mempercayai Nabi Muhammad SAW memberitahunya akan berita wujudnya hari akhirat kelak. Al-As mempermainkan Khabbab dengan mengatakan, "Da'ni hatta amuta wa ub'as fasa'uta malan wa waladan fa'aqdik." Biarkan aku sehingga aku mati dan dibangkitkan semula. Maka kelak aku akan bawa harta dan anak-anak bersamaku, lalu aku akan bayar kepadamu. Dimulakan dengan kisah Khabbab, kerana kerja dia ni menjadi tukang besi, dan datanglah Al-As bin Wa'il untuk menempah barangan besi daripada dia. Tapi bila siap, dia mengambilnya tanpa membayarnya dan menghina Khabbab dengan sebab Khabbab telah memeluk Islam. Itulah penghinaannya. Bukan sekadar itu, Khabbab juga telah ditangkap dan diberkas, lalu dibakar dengan besi panas di tempat dia bekerja. Besi panas tersebut diletak di atas belakang dan diseksa. Tengok, ditorture, bukan setakat ditorture dengan perasaan, dengan hinaan, dia juga diseksa. Itulah bentuk penderitaan yang dialami oleh orang-orang Islam dulu. Sekarang pun sama jugalah. Dan kita ada dua bentuk siasaan. Sama ada siasaan dalam bentuk fizikal dan juga siasaan dalam bentuk mental. Itu atas muka bumi ini. Nanti akan dibalas balik ataupun akan dihukum bagi mereka yang telah menyeksa, yang telah menyusahkan umat Islam itu. Dan umat Islam akan bergembira nanti. Cuma atas muka bumi, begitulah habuannya bagi mereka yang ingin Islam, berada dalam Islam, yang bergerak atas dasar Islam, yang inginkan kebenaran. Mereka akan diuji dan diuji dengan berbagai cara. Kita teruskan dengan kisah ini. Begitulah juga dengan sahabat-sahabat lain yang menerima siksaan yang pelbagai, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu dan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ahli keluarga Ammar, itu ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah, kedua-duanya dibunuh oleh pemimpin musyrikin. Bukan Khabbab sahaja, sahabat-sahabat yang lain juga turut menerima penderitaan yang sama, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana Islam, kerana hanya memilih agama yang benar ini. Mereka akan disusahkan, mereka akan diseksa, dan ada yang dibunuh di kalangan mereka. Ya, cabaran mereka cukup kuat. Bagaimana dengan cabaran kita? Apa cabaran kita setelah kita ni Islam? Setelah kita ni mendukung Islam, membawa Islam? Berat sangat ke kita? Terseksa sangatkah kita dengan Islam yang kita bawa? Yang kita bawa ni, yang kita perjuangkan sikit sangat dibandingkan dengan mereka. Tapi kita sudah tidak mampu untuk bersabar, sudah tidak mampu untuk bertahan. Tak mampu dengan dugaan-dugaan yang ada.
Dugaan kita tak sama dengan dugaan mereka. Jadi Nabi bandingkan juga dugaan mereka itu tak sama dengan dugaan orang-orang dulu. Dan betapa jauhnya kita dengan mereka. Sebab itu kedudukan mereka itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu terdapat juga sahabat-sahabat yang diseksa namun berjaya dibebaskan. Orang yang berusaha membebaskan mereka antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seorang yang berharta lalu menggunakan simpanannya untuk melunaskan bayaran bagi membebaskan sahabat-sahabat yang lemah dan hidup terseksa. Sehingga kan beliau menghabiskan kekayaannya semata-mata kerana menolong orang lain. Ada yang lebih bernasib baik buat masa ini, dibebaskan. Dengan bantuan umat Islam yang lain seperti Abu Bakar As-Siddiq Allah Ta'ala anhu, dia telah membebaskan sahabat-sahabat, dimerdekakan dan mereka selamat. Muslimin-muslimat sekalian, pada suatu hari Khabbab dengan sahabat-sahabat yang sudah dibebaskan telah bertemu dengan Rasulullah SAW. Baginda ketika itu sedang berselimut dan bersandar bersama dengan kain lepas di bawah bayangan Kaabah pada waktu tengah hari. Khabbab dan para sahabat yang lain kemudian mengadu dengan berkata, ya setelah ditimpa penderitaan itu, mereka pergi bertemu dengan Nabi, nak mengadu kepada Nabi berhubung dengan apa yang mereka telah rasai, jeritai sepanjang ini. Lalu berkata, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah tidak berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah kepada kami? Mengapa tidak mendoakan kami, yakni supaya kami selamat dan dibinasakan orang-orang yang kafir seperti mana Nabi-Nabi pada zaman dahulu? Itu aduan mereka kepada Rasulullah SAW. Kenapa Nabi tak doakan untuk mereka, tak mohon bantuan untuk mereka, hancurkan musuh-musuh Islam, supaya Allah telah hancurkan musuh-musuh Nabi-Nabi terdahulu? Ya, doa Nabi-Nabi pasti diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu Nabi Nuh AS berdoa kepada Tuhan supaya menurunkan taufan yang besar sehingga ia menenggelamkan orang kafir. Nabi Saleh AS pula berdoa hanya dengan teriakan yang kuat maka dibinasakan orang-orang kafir. Nabi Hud AS berdoa kemudian dibinasakan orang-orang kafir dalam kalangan kaum Ad. Maka Nabi Musa AS pula berdoa kepada Allah, akhirnya Fir'aun dan bala tenteranya ditenggelamkan. Itulah doa para Nabi. Ya, doa para Nabi ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton sekalian, muslimin muslimat, bab penerimaan doa ni dia ada beberapa cara yang kita kena faham agar kita tidak kecewa, agar kita tidak rasa masa malas dah nak berdoa. Allah sebut dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Kau mohonlah padaku, pasti aku akan sempurnakan, aku akan terima doa-doa kamu. Jadi bermakna kalau kita doa sungguh-sungguh, cukup syarat-syaratnya, pasti Allah terima doa kita. Pasti. Sebab Allah janji begitu. Cuma cara Allah menerima doa kita itu yang kita kena faham. Baik, antara cara Allah menerima doa, Allah terima sekarang juga, automatik. Mana on the spot dipanggil. Sekarang juga Allah terima. Khususnya doa para Nabi, para Rasul dan wali-wali Allah, orang yang soleh lah. Tapi tidak semesti. Tapi kebiasaannya begitulah. Allah terima doa-doa mereka. Jadi siapa kita nak minta doa sekarang juga, nak minta Allah nak bagi pada siapa kita? Lepas tu kita kena faham sungguh-sungguh cara Allah menerima doa ini. Cara yang kedua, Allah terima juga tapi dia tak beri sekarang, dia beri akan datang. Nanti, suatu hari nanti. Mengikut kehendak dia, ilmu dia. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi. Atau mungkin lambat lagi. Tapi dia akan terima, dia akan bagi juga nanti atas muka bumi ini. Cara yang kedua. Dan cara yang ketiga ialah Allah tak bagi di sini. Allah akan tunggu kita, Allah akan tunggu untuk dibahagikan di hari akhirat nanti.
Yang ni yang paling mengembirakan kita sebenarnya. Akan mengembirakan kita. Sehingga kita akan iktiraf nanti, ya Allah, ya Tuhanku, kalau tak diberikan segala doa aku dulu lebih baik ketika itu. Ini di hari akhirat nanti. Kita akan iktiraf begitu. Di atas dasar itu, jangan kita runsing, jangan kita rasa give up, rasa malas dan nak berdoa sebab Allah tak pernah terima doa kita. Jangan. Minta sungguh-sungguh, pasti Allah terima. Pernah datang seorang perempuan, seorang makcik, seorang kakak, begitulah. Dia duduk pertikaikan pasal doa dia. Kenapa Allah tak pernah terima doa dia? Jadi, ustaz tu tanyalah, sekarang ni kehidupan kakak macam mana? Dia sebutlah, okey je. Okey, cuma dia nak lagi, nak lebih lagi. Allah tak bagi. Jadi, bayangkanlah kalau makcik tak doa macam mana. Tengok. Sekarang ni doa tu keadaan macam ni, kalau tak doa, berjadi. Tak dapat seumpama macam ni. Tu kita kena faham. Apa yang berlaku sekarang ni, alhamdulillah tu. Okey, syukurlah. Tapi kalau Allah bagi lagi, alhamdulillah. Maka kita jangan pertikaikan apa yang kita miliki, apa yang bersama dengan kita sekarang ini. Kita bersyukur. Tapi kita terus minta dan terus minta. Allah akan bagi lagi. Jangan tak apa-apa malah nak berdoa. Beratlah kita. Itu tidak betul. Bayangkanlah kalau kita tak berdoa, tentu tak akan dapat macam ni. Kita kena faham baik-baik, kena fikir dalam. Sama dengan isu sekarang ni. Orang dah pertikaikan pasal PKP dengan PKP pun naik kes juga. PKP pun kes banyak juga. Cuba fikir macam mana kalau PKP tak ada? Macam mana kalau darurat tidak ada? Tidakkah kes itu lagilah tinggi? Katakanlah dengan PKP ni kesnya katakanlah 10,000. Bayangkanlah kalau tak ada PKP, tak mahu 20,000 ataupun lebih daripada itu. Kalau kita bebas semua. Kita kena fikir elok-elok, fikir baik-baik, fikir dengan logik akal kita. Fikir di sebalik itu. Sama dengan orang. Bayangkanlah kalau makcik tak doa, kalau kakak tak doa, apa jadi? Boleh jadi makcik, keluarga makcik ke sakit ke mati ke apa ke, menderita berat lagi. Nasib baik doa. Boleh, alhamdulillah. Nasib baik ada PKP, sebab kita buat darurat, alhamdulillah lah setakat. Tapi kita bersabarlah. Bayangkanlah kalau kita tak buat, kalau tidak ada, apa jadi? Boleh tergambar kepada kita situasi sekarang ni. Kita kena fikir banyak kali, renung, bukan dengan nak marah semata-mata, fikir dengan logik akal, dengan akal yang waras. Baik. Jadi seakan-akan maksud daripada pertanyaan Khabbab Allah Ta'ala itu ialah meminta Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya memenangkan orang yang beriman dan membinasakan orang-orang kafir dengan doa Rasulullah SAW. Jadi oleh kerana tak mampu lagi bertahan, sahabat-sahabat Nabi tadi, antaranya Khabbab ini, mengadu kepada Rasulullah supaya Allah bantu segera, bantuan segera diperlukan di waktu yang sama, musnahkan musuh-musuh Islam, musnahkan orang kafir seumpama Allah pernah musnahkan musuh-musuh Allah dulu ketika apa yang berlaku pada zaman dulu dan pada Nabi-Nabi dahulu. Sebenarnya kita telah jelaskan sebelum ini dan saya rasa kita beritahu perkara ini tak sama dengan umat dulu dengan umat Nabi kita Muhammad SAW dari segi pembalasan ini. Umat-umat dulu, kesalahan mereka dibayar cash. Allah hukum mereka direct. Tapi umat kita, umat Nabi kita Muhammad SAW ini, dia tidak sama. Kita panggil sekarang ini, atas muka dia panggil Darul Amal, tempat kita buat amal. Akhirat nanti Darul Jazak, tempat pembalasan. Itu hukum asalnya. Di sini kita buat amal ibadah. Siapa yang buat baik, nanti akan dibalas baik. Siapa yang buat nanti akan dibalas kejahatannya. Dia panggil Darul Amal, tempat kita buat amal. Akhirat nanti dia panggil Darul Jazak, tempat pembalasannya. Itu tempat balasannya. Jadi sebab tu kita tak boleh kata, Yahudi jahat pun tak kena apa-apa tu. Tak apalah buat jahat pun. Kalau betul-betul lah fenomena masalah malapetaka ni berlaku, kenapa Amerika tak kena? Kenapa Yahudi tak kena? Patut mereka yang kena azab tu, kenapa nak datang kat kita? Kita tak jahat sangat.
Tak boleh kata macam tu. So apa yang berlaku sekarang ini, tempat kita kita buat amal ibadah ni, tempat kita beramal ni, tak semestinya akan dihukum di situ, tak semesti. Tapi ikut kehendak Allah, Allah boleh. Allah berhak, itu kehendak dia, ikut kehendak dia. Cuma hukum asal sebagai saya sebutkan tadi, al-jaza itu, pembalasan itu di akhirat nanti. Maka tak boleh kita pertikaikan apa yang berlaku dan apa yang tidak berlaku. Yahudi jahat, kenapa Yahudi tak dimusnahkan? Mereka jahat, kenapa mereka tak dimusnahkan? Kita baik, kenapa kita kena? Tak boleh kata macam tu. Sebab hukumannya, pembalasannya di hari akhirat nanti. Cuma sekali-sekali Allah boleh tunjukkan kekuasaan dia dan sebagai peringatan kepada orang yang ingin ambil peringatan. Allah boleh hukum. Boleh aja. Jadi kita kena pandai-pandai lah memahami situasi. Sebab tu ada bala dan ada ujian. Allah boleh turunkan bala dia ikut kehendak dia. Dan Allah boleh uji sesiapa saja dia kehendaki. Tujuan kita, kita bersabar dalam apa jua situasi. Bersabarlah. Baik. Apa yang disebutkan dalam hadis yang kita kupas ini, lalu nak bagi dia jawab. Rasulullah jawab, sesungguhnya kalangan umat yang terdahulu daripada kalian ada orang yang ditangkap dan digali lubang, lalu ditimbus dalam lubang itu. Ada orang yang dibawa dengan gergaji, letakkan gergaji di atas kepalanya, lalu dibelah sehingga terbelah dua. Dan ada orang yang disikat dengan sikat-sikat besi sehingga meluruhkan daging dan sampai ke tulangnya, namun tidak berganjak daripada agamanya. Demi Allah, sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan agama ini, yakni sehingga mendapat kemenangan. Sehingga apabila Islam sudah menang, pasti berlaku keamanan. Sehingga orang yang berjalan dari San'a di negeri Yaman dan ke Hadramaut juga negeri Yaman tidak lagi takut melainkan kepada Allah dan serigala yang mengganggu kambing, tetapi kalian orang-orang yang kokoh. Rasulullah SAW menegaskan kepada Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu bahawa generasi terdahulu tetap bersama dengan Islam sehingga berjuang sampai mati dan mereka bersabar. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan urusan agamanya dan Islam akan mendapat kemenangan apabila lambat dan sukar. Allah Subhanahu Wa Taala hanya mahu para sahabatnya bersabar kerana ingin memberikan pahala yang berlipat kali ganda daripada kesabaran mereka. Jadi Nabi ceritakan dulu kisah-kisah lampau supaya mengambil pengiktibaran, dan begitulah cara kita. Wa zakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah mereka itu dengan hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan peristiwa-peristiwa yang nampak itu, kita boleh mengambil pengiktibaran, mengambil pengajaran bagaimana mereka orang-orang dulu itu boleh menjadi golongan yang hebat, golongan yang cemerlang. Allah puji mereka. Jadi kita tirulah mereka. Di dalam bab ini mereka tetap bersabar, tetap bertahan sehingga walaupun mereka terpaksa mati kerana menjaga agama itu. Mereka diseksa dengan begitu rupa, dibelah dua, ditanam hidup-hidup, digergaji kepala mereka. Nabi ceritakan kisah ini kepada sahabat-sahabat agar bersabar, agar bertenang, dan pasti Allah akan bantu, Allah akan beri kemenangan kepada agamanya, kepada Islam di suatu ketika nanti yang kita tidak tahu bila. Di saat kemenangan itu datang, akan sempurnalah, akan amanlah dunia, akan amanlah tempat itu. Sehingga diceritakan ini, mana perjalanan pun tak diganggu lagi oleh musuh-musuh. Hanya takut serigala sahaja. Binatang tak nak kata apalah. Kita nak kawal binatang. Manusia, kita boleh kawal dia dengan ada hukuman-hukuman, dengan ada penguatkuasaan, maka keadaan yang tidak diingini itu tidak akan berlaku ataupun jarang berlaku dan akan selamat. Baik, selain itu, hikmahnya ialah Allah hendak memilih dalam kalangan hamba-Nya yang akan mendapat mati syahid. Kelebihan mereka yang mati syahid ialah mereka boleh memberikan syafaat kepada orang yang tidak mati syahid pada hari kiamat kelak. Ialah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Dan satu hadis Nabi, hadis sahih, yashfu asy-syahid fi 70 min ahli baitihi. Kelebihan orang mati syahid ni, dia boleh bagi syafaat 70 orang daripada ahli keluarganya.
Syafaat 70 orang. Jadi dalam perjuangan menegakkan agama Allah ini, pasti akan ada pengorbanan. Di pengorbanan yang terbesar sehingga seorang itu boleh syahid, dibunuh oleh musuh-musuh, terbunuh dalam perjuangan, dalam peperangan, dalam menegakkan agama Allah, dalam dakwah. Dan mereka itu dipanggil, digelar mati syahid. Mati yang tertinggi. Akan direct masuk syurga. Dan boleh bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya. Itulah kelebihan orang yang mati syahid. Dan Allah nak pilih, sebab tu kena bersabar, kena bertahan. Apabila Islam sudah menang, diberikan satu gambaran bahawa orang yang bermusafir dari San'a ke Hadramaut akan aman dan tidak akan diganggu. Mereka tidak akan takut lagi kepada perompak, kepada penyamun dan pembunuh, melainkan semata-mata takut kepada Allah SWT dan segala yang mengganggunya sahaja. Kita bila Islam memerintah, bila Islam menang, keamanan akan terselah, keamanan akan wujud. Selagi mana Islam tidak berada di atas, begitulah keadaan dunia ini. Keadaan tidak aman, tidak tenteram, berlaku ketidakadilan di sana sini, berlaku pembunuhan, berlaku peperangan. Lepas tu kita telah mengharapkan Amerika untuk menjaga dunia. Kita tidak boleh mengharapkan Yahudi untuk menjaga dunia. Islam sepatutnya memerintah dunia ini, sepatutnya begitu. Tapi kita tidak mampu. Kelemahan kita semua. Jadi, sementara menunggu waktu itu, kena bersabar, kena bertahan. Sehingga Islam boleh memerintah. Sepatutnya bumi ini Islam yang memerintah, sepatutnya. Tapi kita akan kelemahan kita semua. Tempat kita pun, di mana saja pun Islam tak boleh memerintah. Islam terlalu lemah, kita terlalu lemah. Itulah usaha kita untuk menguatkan Islam ini sehingga kita boleh merentah suatu ketika. Dan hukum hakam Islam boleh dilaksanakan dengan sempurnanya dan keamanan pasti akan wujud. Hal ini bermakna apabila Islam sudah menang, hukum syariat terhadap penjenayah seperti qisas dan hudud akan dilaksanakan. Pada hari ini, Islam belum menang berkuasa memerintah negara sepenuhnya. Hukum akad ini tidak boleh dilaksanakan lagi kerana Rasulullah SAW dan para sahabat masih belum mempunyai negara. Pemerintahan ini sangat penting untuk dimaklumkan bahawa apabila tiba masanya nanti Islam memerintah, maka hukum hakam Islam akan dilaksanakan, maka wujudnya keamanan. Jadi Islam walaupun agama ini benar, dia berhajat kepada orang dan berhajat kepada tempat. Islam walaupun benar, dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia berhajat kepada orang yang akan menegakkannya dan berhajat pada tempat yang nak didirikan dalamnya. Sebab tu kita berusaha sungguh-sungguh, kita dan juga kita mencari tempat lokasi untuk menegakkan Islam. Barulah akan terbinanya sebuah daulah Islamiah, sebuah negara Islam yang lengkap, yang sempurna. Dan kita ke arah itu. Maka boleh laksanakan hukuman-hukuman Islam yang adil, seperti qisas dan juga hudud. Dan peraturan-peraturan yang lain, undang-undang yang lain dengan sempurna. Itulah impian kita, hasrat kita. Misalnya pencuri akan dikenakan hukuman hudud, potong tangan. Perompak yang membunuh orang lain akan dikenakan hukuman bunuh. Sekiranya mereka hanya mengambil harta orang lain pula, maka akan dipotong tangan, kaki, atau dikenakan hukuman buang daerah. Itu pendetilan dalam bab hudud ni lah. Apakah betul hukuman akan dikenakan? Itu panjang lebar dalam kanun jenayah syar'iyah. Jadi bila Islam memerintah, maka hukuman seumpama ini akan dilaksanakan. Untuk keadilan semua pihak. Bukan untuk orang Islam sahaja sebenarnya. Non-Muslim, orang yang tidak Islam ke, juga akan terkesan dengan pelaksanaan undang-undang ini. Mereka juga akan selamat. Perompak tak berani untuk merompak. Pencuri tak akan berani nak mencuri. Siapa yang selamat? Kan semua selamat. Nak mencuri kena potong tangan. Nak merompak kena potong tangan, potong kaki. Kalau bunuh dia akan dibunuh. Akan disalib. Dia siapa nak merompak? Siapa nak membunuh? Siapa nak mencuri? Semua orang takut. Siapa nak bunuh orang? Siapa bunuh orang, dia akan dibunuh, balas, qisas. Jadi kenapakah kes bunuh ni berlaku berleluasa? Sebab orang tidak takut.
Kalau kita laksanakan, siapa yang bunuh orang akan dipancung kepalanya. Nak bunuh orang. Berani nak bunuh orang. Tak berani, takutlah nak bunuh orang. Nanti kepala kita akan dipancung. Sebab tu Allah katalah hukuman kisah ni kehidupan, bukan kematian. Barak kata kematian, Barak kata rugi. Islam kata hidup. Barak kata A bunuh B, kita bunuh A, rugi. Dia kata dua kematian. Tapi dalam Islam, A bunuh B, kita bunuh A, bukan kerugian, itu satu keuntungan. Cuba kita fikir baik-baik. Kalau ikut cara barat, A bunuh B, kita tak bunuh A, kita boleh pasti ke A tak bunuh C, tak bunuh D, tak bunuh E? Kalau kita bebaskan dia, penjarakan dia sebentar, nanti beberapa tahun, lepas tu bebas ke, pasti kita tak bunuh orang lain. Kalau dia bunuh pula C, jangan bunuh, nanti kita rugi 3. Kita rugi 3. Didiklah dia, penjarakan dia, bagi motivasi, bagi keinsafan. Kamu dah bunuh 2 orang dah, jangan bunuh orang lain lagi ya. Bebaskan. Kalau dia bunuh pula D, macam mana? Jangan bunuh, takut jadi 5. Biarlah kita rugi 3 je. Maksudnya kalau dia bunuh pula 25 apa, bunuh sampai Z, sampai 100 orang. Jangan bunuhlah ni, nanti jadi 101. Orang lain pula, dia tengok A tu bunuh berapa orang dah, tak kena bunuh, boleh lah bunuh orang. Tengok nyawa sudah tidak terjaga lagi. Dalam Islam, A bunuh B, kalau tidak dimaafkan oleh keluarga B, A mati. A dikisaskan. Jadi kita hanya akan rugi 2 orang tu saja. A tak boleh bunuh dah C, tak boleh bunuh D, sebab dia dah mati. Dan orang lain pun tak berani nak bunuh orang, sebab dia lihat A telah dibunuh, dipancung kepala dia, sebab dia bunuh B. Itu maksudnya kehidupan dalam pelaksanaan undang-undang kisas ini. Dan begitu juga seorang pembunuh akan dikenakan hukuman bunuh balas, iaitu hukuman kisas. Jika seorang itu didapati mencucuk mata orang lain sehingga menyebabkan buta, maka dia perlu juga dicucuk matanya sehingga buta. Ini hukuman yang terdapat dalam Islam. Semua hukuman itu dilaksanakan dengan syarat-syarat yang adil, tetapi hukumannya membawa kehebatan yang akan melakukan penyayang atau bakal penjenayah. Kisah ni hukuman yang paling adil sekali. Siapa boleh jawab? Kenapakah hukuman kisah hukuman yang paling adil sekali? Siapa betul jawapannya? Saya akan bagi hadiah macam biasa. Bagi hadiah e-book saya. Cuba jawab di bawah tu. Jawab di bawah. Kenapakah hukuman kisah hukuman yang paling adil sekali? Sebab apa? Boleh jawab. Mudah saja. Esok saya akan bagi jawapannya. Cuba jawab ke bawah. Saya akan isytiharkan pemenangnya. Macam baru ni ada pemenang dia. Dan insyaAllah kali tak tahu siapa lagi. Boleh? Boleh jawab. Kenapakah hukuman hudud, hukuman kisah? Kenapakah hukuman kisah hukuman yang paling adil sekali? Jawab. Baik, ketika hukuman Islam dilaksanakan, keadaan akan aman sehingga orang musafir dari Sana'a yang menuju ke Hadramaut tidak lagi takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini manusia takut kepada orang zalim, perompak dan penyamun. Kerana Islam belum menang, akan tiba masanya Islam akan menang dan akan berlaku orang zalim merasa takut kepada hukumannya. Rasulullah SAW bersabda, walakinnakum tasta'jilun. Jadi bila Islam memerintah, bila Islam menang, keamanan akan terselah. Siapa nak mencuri? Siapa nak merompak? Siapa nak membunuh orang? Orang semua sudah takut, tak berani dah. Kena akan dikenakan balik kepada mereka. Lalu Nabi kata lagi kepada mereka, walakinnakum tasta'jilun, tetapi kalian ialah orang-orang yang selalu gopoh, yang nak menang terlalu cepat. Umat Islam perlu bersabar dahulu. Allah SWT ingin mematangkan kemenangan Islam serta ingin menapis dalam kalangan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang kafir. Firman Allah SWT, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman, yakni daripada dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang kafir.
Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuki ke dalam syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad, yakni yang berjuang dengan bersungguh-sungguh antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yakni tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Dan sebagai analogi, apabila ingin menapis, benda itu perlu diperah terlebih dahulu. Ibarat orang yang beriman akan menghadapi tekanan dan penindasan terlebih dahulu. Hanya mereka yang betul-betul beriman dan sabar sahaja yang akan tetap istiqamah. Mereka yang berpura-pura beriman dan tidak bersabar pula akan lari. Hal ini demikian kerana terdapat orang-orang yang menipu dan mengatakan bahawa mereka mengingkat Islam juga, tapi sebenarnya tidak. Jadi ayat tadi nak mengajar kepada kita bahawa Allah ni dia tapis, dia saring. Mana satu orang betul-betul beriman, mana satu orang yang menipu sebenarnya, orang yang tidak beriman. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, dia sentiasa saring dan tapis kita. Adakah kita ni terpilih ataupun tidak? Dia dalam bab dakwah, dalam bab jihad, dalam bab-bab yang lain walaupun tidak setinggi bab jihad pun sama juga, Allah sentiasa menyaring hamba-hambanya. Siapa yang terpilih dengan kita yang paling baik sekali? Macam pagi ni pun Allah menapis hamba-hamba ni. Siapa di kalangan hamba-hambanya yang berbuat baik, yang berbuat kebajikan, yang buat amal soleh pada waktu sekarang ini? Sudah pasti ada kalangan umat Islam yang tidur, masih tidur lagi, belum bangun untuk sembahyang subuh. Pasti ada begitu. Ataupun dia masih buat maksiat lagi, na'uzubillah. Jadi bagaimana dengan kita? Dengan kita semua. Jadi bagi siapa yang mengikuti kuliah kita, alhamdulillah kita buat perkara yang baik. Ini satu berita gembira kepada kita semua. Dalam ramai-ramai hamba-hamba Allah itu, kita termasuk dengan orang-orang yang melakukan kebaikan, yang buat amal soleh buat masa ini. Dan kita harapnya sentiasalah kita buat amal soleh. Andai kata kita terlanjur, kita bertaubat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perjuangan Islam itu terlalu lama kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menapis kesemuanya daripada mereka. Itulah tujuan mengapa perjuangan ini menjadi lama tempohnya. Ingat, perjuangan dalam Islam, menegakkan agama Allah, berdakwah dalam agama Allah, satu perjuangan yang lama. Bukan seusia kita, habis kita ni meninggal dunia, akan ada lagi orang lain pula yang akan membawanya, orang lain akan mempertahankannya. Jadi kita buatlah kerja selagi mana kita ni hidup, selagi mana kita ni bernafas. Menang tak menang, itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, itu anugerah Allah. Allah tak tanya kita pasal kenapa kita tidak pernah menang. Allah tanya kita pasal apa yang kita buat. Jadi amalan kita lah yang kita kena fokus. Apa tindakan kita, apa jasa kita kepada agama kita ini. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan pasal kemenangan. Nabi Nuh AS berdakwah sehingga 950 tahun. Selepas tempoh yang lama itu, Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka yang kafir. Nabi Musa AS pula selepas berdoa selama 40 tahun, barulah Allah SWT menerima dan doa tersebut dengan binasakan Fir'aun dan bala tenteranya. Nabi Muhammad SAW pula disempurnakan agama Islam setelah melalui tempoh selama 23 tahun. Itu selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Setelah dibinasakan kumpulan jahiliah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mewafakkan pula Nabi Muhammad SAW bagi menandakan ajaran agama Islam telah disempurnakan. Bilakah masa Allah akan mengurniakan kemenangan? Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala berbuat demikian supaya mereka yang bersama dengan Islam ini merupakan orang-orang yang benar-benar ikhlas, sabar dan teguh pendiriannya dan berpengalaman dalam menghadapi ujian-ujian. Itulah tujuan mengapa perjuangan Islam menjadi lama. Supaya akan dipisahkan lagi. Mana betul-betul yang ikhlas, mana-mana betul-betul bersabar berjuang daripada mereka yang tidak seumpama itu. Mereka yang tak tahan, mereka ingin yang cepat kemenangan, mereka akan keluar daripada jemaah Islam, mereka akan keluar daripada Islam. Mereka akan lari daripada perjuangan Islam. Kerana tak tahan atau kerana ingin cepat-cepat menang. Mereka tidak bersama lagi dengan gerakan-gerakan Islam.
Kita minta jauh daripada pendirian yang seumpama ini. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Sesungguhnya urusan Allah itu apabila Dia menghendaki sesuatu perkara itu jadi, maka cukuplah. Allah berfirman, kun, jadilah. Sebab itu fayakun, serta mutajailah. Sekelip mata sahaja. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama amruhu iza arada syai'an an yakulahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila Dia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Dia berfirman kepada yakni hakikat benda itu, jadikanlah engkau, maka ia terus menjadi. Oleh itu akuilah kesucian Allah dengan mengucapkan subhanallah, Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Walau bagaimanapun, bagi mendapat kemenangan Islam, Allah SWT mendidik agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur dan bersabar. Maka mereka akan diuji terlebih dahulu. Sidang penonton sekalian, apa yang kita bacakan ayat tadi, Allah bila nak satu benda, Dia boleh buat sebenarnya. Dia boleh kun fayakun. Allah nak kata jadi-jadi, sepatutnya begitu boleh aja. Tapi kenapa Allah tak buat begitu? Sebabnya Allah nak kita ni bersabar, kita bertahan. Allah nak uji kita, Allah nak saring kita, nak tapis kita. Siapa yang betul-betul beriman, siapa yang betul-betul bersabar, siapa yang betul-betul lulus dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Itu yang kita kena faham dan kita kena gerti. Apabila Islam memperoleh kemenangan dan kuat, mereka yang jahat akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman mesti sentiasa meyakini perkara ini. Akhirnya kita pergi pada pengajaran hadis ini. Umat Islam pada zaman dahulu diseksa dan diancam kerana mempertahankan akidah mereka. Umat Islam seharusnya mengambil semangat dan iktibar daripada mereka yang terdahulu dalam perjuangan Islam. Bersabarlah sekiranya diuji dengan pelbagai dugaan dan rintangan bagi memperjuangkan Islam. Sesungguhnya orang-orang terdahulu telah diuji dengan lebih teruk dan mereka masih mampu istiqamah bersama Islam. Yang berarti istiqamah bersama dengan Islam. Orang dahulu boleh bertahan, boleh bersabar, walaupun sehingga boleh mengorbankan nyawa-nyawa mereka. Kita baru separuh perjalanan sudah tidak mampu, sudah tidak boleh bertahan. Maka kita menjadi golongan yang gugur dalam dakwah. Itu satu kerugian yang besar. Sepatutnya kita tetap bertahan, tetap bersabar, istiqamah dalam kebenaran ini. Apabila Islam dan hukumnya tertegak, maka pada masa itu tiada lagi ketakutan dan kerisauan yang melanda dalam diri umat Islam. Umat Islam boleh berjalan tanpa rasa takut terhadap manusia lagi. Itu yang kita inginkan, keamanan dan kesejahteraan. Adil kepada semua. Bilakah? Bila Islam tertegak dengan sepenuhnya. Bagaimana Islam tidak tertegak, maka akan berlakulah kezaliman, berlakulah ketidaktentraman, berlakulah sebagaimana apa yang berlaku, pembunuhan, rompakan, kecurian dan macam-macam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perjuangan Islam panjang dan berliku kerana Allah ingin mematangkan para pejuang dengan ilmu dan pengalaman. Mereka yang tidak sabar dan tidak matang akan terkeluar dari perjuangan Islam. Sengaja Allah buat begitu. Allah mampu untuk mempercepatkannya, tapi sengaja Allah buat. Allah menangguhkan kemenangan agar kita semua bertahan, agar kita semua bersabar dengan kebenaran yang kita tahu, yang kita ada, sehingga Allah beri kemenangan ataupun kita gugur terlebih dahulu, tapi dalam perjuangan yang betul. Jadi begitulah penonton sekalian, muslim-muslimat sekalian, yang dapat kita kupas pada kali ini berhubung dengan dalam kita berdakwah, dalam kita berjuang, dalam kita menegakkan agama ini, mesti sangat-sangat kita kena bersabar. Kerana kemenangan itu bukan hak milik kita. Itu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Dia beri kepada kita itu satu bonus, bertuahlah kita mendapat. Kalau tak dapat apa, tidak apa. Kerana hasil-hasil gerakan kita, usaha kita, dakwah kita itu memadai bagi kita untuk kita selamat bersama dengan Allah bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kalau kita menang, kalau kita berhasil, itu satu bonus untuk kehidupan kita atas muka bumi ini. Jadi
Sekian dulu untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi pada episod ataupun sesi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.